Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Bersua lagi dengan saya Cikgu Maili. Hari ini cikgu akan tunjukkan salah satu daripada contoh aplikasi kepada pengameran iaitu pengiraan luas. Lihat contoh berikut. Diberi satu garis lurus. Y sama dengan 2X. Okey, garis lurus ini ada kawasan bloriknya kat sini dan diberi kawasan blorik ini terletak daripada 0 sampai 4 dengan ketinggiannya ialah 8. Biasanya senangnya kalau kita nak mencari uh, luas kawasan blorik, sebab ni sajuknya luas kawasan blorik kan. Nak cari luasnya ialah kita kata selama ini kita guna ialah kalau nak mencari ini luas kawasan blorik ni sama dengan bentuk segitiga. Jadi bila kita nak mencari luas kawasan bloriknya ialah setengah, darab dengan tapaknya iaitu 4, darab dengan ketinggiannya iaitu 8. Jadi kita akan dapat sini 2, 2, dapat 4, 4 darab 4, jadi luasnya ialah 16. Okey. Itu kalau bentuknya segitiga. Jadi kita bolehlah guna formula segitiga yang kita dah belajar selama ni. Tapi kalau diberi dalam bentuk yang bukan bentuk yang biasa, bentuk segitiga, bentuk segi empat, bentuk trapesium, itu yang biasa, yang kita tahu rumus dia, formula dia. Tapi kalau bentuk yang melengkung macam ni, melengkok macam ni, macam mana kita nak cari luasnya ni? Kalau bentuk melengkung macam ini, nak cari luas sini dengan sini macam mana? Jadi bila kita jumpa yang macam ni, sebenarnya kita boleh guna pengameran, integration. Gunakan pengameran untuk mencari luas di bawah graf ini. Jadi yang ini kalau kita nak guna kameran, luas adalah sama dengan kamerkan. Okey. Ini dari mana ke mana? Kita tengok kawasan bloriknya ini dari 0 ke 4. Okey, dari 0 ke 4. Okey, apa grafnya dekat sini? Grafnya ialah Y sama dengan 2X. Jadi kerana luas kawasan blorik ini terhadap paksi X, dx terhadap paksi X, maka kita ambil yang X dia, 2X. Kita ambil ujung dia ni. Jadikan persamaan dia ni Y sama dengan, jadi kita ambil yang dalam sebutan X tu masuk kat sini. Barulah dia jadi kameran pada 0 ke 4, 2X dx. Okey, maka bila kita kamerkan 2X, dia jadilah 2X kuasa 2 per 2. Jadi potong ini dengan ni. Tadi macam tadi kamera yang tadi sama je sebenarnya. Ini 0, sini 4. Okey, masukkan 4 dalam ni. 4 kuasa 2. Tolak. Masukkan 0 pula. 0 kuasa 2. Jadi 4 kuasa 2 ialah 16, tolak 0 ialah 16. Jadi sebenarnya bila kita buat kameran daripada 0 ke 4 ini, dia akan dapat luas kawasan daripada graf ke paksi X. Luas seperti dalam rajah tunjuk ni lah. Macam kita kira luas segitiga tadi, sama. Jadi ini ialah satu lagi idea bagaimana kita nak mencari luas kawasan berlorik. Tak semestinya guna formula je. Formula segitiga, formula segi empat, kita boleh juga guna pengameran. Ini khususnya ialah bila bentuknya bukan lagi garis lurus. Bentuknya lengkung macam ni. Soalannya cari luas. Bila nak cari luas, kita guna kameran. Contoh bagaimana kita nak guna kameran dekat sini. Kameran, tengok luas kawasan daripada lengkungan ke paksi X dan diberi hadnya dari 2 sampai 5 saja. Jadi kameran dari 2 ke 5, kemudian sebutan dia mesti sebab terhadap paksi X. Luas ini dia terhadap paksi X, belakang dia mesti dx. Dan sebutan dekat sini mesti yang sebutan X. Jadi kena jadikan tajuk dia punya persamaan itu Y sama dengan. Jadi kita masukkan dekat sini 4X kuasa 2. Maka dapatlah di sini kamerkan 4X kuasa 2, dapatlah 4X kuasa 3 per 3. Tuliskan hadnya dekat ujung. Okey. Ni tak boleh nak permudahkan, kita terus gantikan saja. 4, 5 kuasa 3 bahagi dengan 3. Okey. Tolak dengan, masukkan 2 pula. 4, gantikan 2, 2 kuasa 3 per dengan 3. Tekan kalkulator. Okey. Apa dia? 4 darab dengan 5 kuasa 3.
Okey, bahagi 3. Dapat 500/3. Okey, yang ini 8 darab 4, 32/3. Okey, maka selesaikan 500, tolakkan dengan 32 sebab bawah dia dah sama. Jadi kita dapat 468 bahagi 3. Tengok boleh memudahkan tak? Dapat nilainya ialah 156. Itulah dia luas kawasan berlorek ini, iaitu 156. Jadi luas kawasan berlorek ini kita tak boleh guna formula trapezium, tak boleh sebab dia melengkung. Yang boleh guna pengamiran sahaja. Jadi itulah nilai jawapan dia. Jadi yang tadi tu, yang kita kira-kira banyak-banyak tadi ni, yang kita buat tadi, yang ini yang kita buat tadi kan. Sebelum ni pun. Sebenarnya bila kita buat kameran-kameran ini semua, sebenarnya ialah mencari luas. Ini ada luas yang negatif. Nampak ni? Ni ada luasnya positif, ni luasnya positif. Ni bila kita buat kamera macam ni, kita dapat negatif. Nanti saya tunjuk kenapa luasnya ada yang dapat negatif. Okey, sebelum tu kita pergi kepada yang ini dahulu. Yang nombor 2 ini, kamerkan untuk mencari luas daripada sini ke sini. 2 ni. Okey, kamerkan. Luasnya ialah kamerkan ini kosong dekat sini. 0/3. Okey, ambil sebutan X-nya iaitu X tolak 3 kuasa 2 dx. Okey, kemudian itu baru dapat sini 0/3. Jadi yang hujung ni apa ni? Ni Y-nya 9. Macam mana cara nak cari titik yang hujung ini? Pada ketika Y-nya 9, masuk dekat sini. Sini. X, saya gantikan pada ketika nak cari koordinat ini nak cari koordinat ini. Iaitu pada ketika Y-nya 9 masuk sini. 9 sama dengan X tolak 3 kuasa 2. Jadi X tolak 3 sama dengan 9 punca kuasa 2 ni pindah ke sini jadi punca kuasa 9. Okey, punca kuasa 9. Jadi X tolak 3 sama dengan punca kuasa 9 ialah tambah tolak 3. Jadi kita dapat X-nya ialah negatif 3 tambah tolak 3. Jadi akan ada 2 jawapan untuk X-nya. Iaitu X-nya sama dengan negatif 3 tambah 3 dapat kosong. Satu lagi negatif 3 tolak 3 ialah negatif, mana dapat ni? Negatif 3 tambah 3 ni ekspresinya. Negatif 6. Sekejap. Salah dah. Ini negatif 3 ni pindah sini jadi positif. Allah. Positif 3 tambah dengan 3 jadi positif 6. Positif 3 tolak 3 jadi kosong. Betul. Jadi dekat sininya ialah 6. Ini tolak 3 ni pindah sini jadi positif 3. Saya yang salah kat sini. Okey. Seterusnya kita dah dapat 2. Jadi kosong pada ketika Y-nya 9, kosong X-nya dengan 6. Jadi daripada 0 ke 3, bila kamerkan lengkungan ini, kita dapat luas yang ini. Luas di bawah lengkung. Ini lengkungan. Dapat luas di bawah ini ke paksi X. Okey. Kemudian, kamerkan dari 3 ke 6. Kamerkan dari 3 ke 6. X tolak 3 kuasa 2 dx. Okey, saya tunjuk balik semula yang ini. Mana tadi? Yang ini. Yang ini. Saya akan tunjuk balik semula yang ini. Ini. Kamerkan dari A ke B, B ke C. Bila ini B ini dengan ni sama, maka dia boleh tulis sebagai kamerkan dari A ke C. Okey. Penggunaan itu ada kat sini, iaitu ini 3, ini 3. Sama. Okey. Jadi kita boleh tulis dia ringkaskan, iaitu kamerkan terus dari 0 ke 6. Tak payah kita buat 2 kali. Jadi kamerkan terus dari 0 ke 6. X tolak 3 kuasa 2 dx. Cepat sikit kerja kita tu. Jimat masa. Okey, kamerkan ini. X tolak 3 kuasa 2, kamerkan dia menjadi X tolak 3. Kuasanya bertambah 1 jadi 3. Dan jangan lupa turunkan ke bawah 3 ini.
Dan ingat kalau bentuk macam ini, ada kuasa ni, kita kena darabkan dengan perkali di hadapan X. Ini X perkali depan dia ialah 1. Tak 1 macam tu. Okey, buat kurungan. Letakkan hadnya 0 ke 6. Jadi, maka kita dapat gantikan 6-nya dekat X ni. Kita dapat macam ni. Gantikan 6 tolak 3, kuasa 3 bahagi 3. Okey. Lepas tu masukkan kosong pula. Jangan bila kita masukkan kosong itu kita ingat nilai dia kosong macam tadi kan. Masuk kosong kita ingat kosong ni. Bila masukkan kosong, kosong. Tak semestinya. Kita ikut masukkan kat sini. Jadi dekat sini antara gantikan 6 dengan kosong ni tengah dia tolak. Okey, masukkan X yang kosong. Kosong tolak 3 kuasa 3. Ni ada nilai ya. Kosong tolak 3 ni negatif 3. Bahagi dengan 3. Okey, jadi kita selesaikan. Dapat apa ni? Makin kecil dah ruangan. Cik nampak tak tu? Okey, kita naikkan ke atas. 6 tolak 3 ialah 3. 3 kuasa 3 ialah 27. 27 pula bahagi dengan 3. Kita dapat yang ini sahaja kita dapat 9. Okey, yang di sini, ni ada tolak atau tak tolak? Yang di sini, negatif 3 kuasa 3. Okey, dapat negatif 27. Bahagi dengan 3. Dapat negatif 9. Okey, jadi di sini 9 tolak-tolak jadi tambah. Jadi 9 tambah dengan 9 ialah 18. Okey, 18. Jadi untuk pengiraan yang macam ni, satu lagi cara ialah kita boleh buat kawasan belorek ini di kiri dengan di kanan ini sama. Sebab ini 3 unit, dari 0 ke 3 ni 3. 3 ke 6 ini pun 3. Ketinggian dia sama 9. Jadi sebenarnya kita boleh kira sebelah sahaja. Iaitu kamirkan daripada 0 ke 3. Buat yang ni je. Buat sebelah ni aja. Saya tunjuk macam ni. Saya kotakkan. Saya buat sebelah sahaja. Kamirkan pada 0 ke 3, X tolak 3 kuasa 2 dx. Kita dapat luas yang ini. Lepas tu apa nak buat? Darab 2. Sebab luas ni dengan luas ni sama. Jadi boleh je guna kaedah macam tu. Cari sebelah, lepas tu darab 2. Pun boleh. Soalan yang ketiga. Okey, yang ini kawasan belorek dia adalah terletak di antara negatif 1, 0, kemudian 0, 2. Okey, yang ini untuk mencari luas, sebab kita nak cari luas kan, cari luas kawasan belorek. Okey, kita boleh kamirkan daripada negatif 1 ke 0. Tengok ya, dia terletak dekat dari mana ke mana. Letak negatif 1, 0. Apa dia? Ini. Negatif X kuasa 3 tambah X kuasa 2 tambah 2X dx. Okey. Satu lagi ialah kamirkan daripada 0 ke 2. 0 ke 2. Tulis ini. Negatif X kuasa 3 tambah X kuasa 2 tambah 2X dx. Okey. Kalau tengok dekat sini, ini kosong, ini pun kosong. Nampak tadi kan, kita kata yang ni bentuk ni tadi. Dia sama, sini sama dengan sini. Okey, dia bentuk macam ni. Ini sama dengan sini, kita boleh tuliskan dia bentuk macam ni. Kamirkan daripada 0 ke 6. Okey, tapi untuk yang ini tak ada masalah sebab graf lorekkan dia ini dua-dua terletak di sebelah atas. Atas dua-dua. Tapi untuk yang ini masalah sikit. Satu kawasannya di bawah, satu lagi kawasannya di atas. Jadi kalau macam ni kita tak boleh tulis kamirkan daripada negatif 1 ke 2 direct. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Cuba kita jawab dia secara asing-asing sekarang. Ini kawasan 1, ini kawasan 2. Jadi kita buat kawasan 1 dulu. Kira luas kawasan 1. Iaitu kamirkan daripada negatif 1 ke 0, negatif X kuasa 3 tambah X kuasa 2 tambah 2X dx. Okey, kita buat yang ni. Ini kamirkannya, kita dapatlah
Kamikan ini dapat negatif X kuasa 4 per 4 tambah X kuasa 2 jadi kuasa 3 per 3 tambah 2X kuasa 1. Tapi sekarang ni kuasa 1. Tambah lagi 1 jadi kuasa 2 per 2. Okey, buat macam ni. Kosong negatif 1. Alright, ini 2 dengan 2 ni kita potong lah. Maka jadi macam mana ni? Masukkan nilai. Masukkan kosong. Masuk kosong kat sini. Kosong kuasa 4 per 4. Kosong kuasa 3 per 3. Kosong kuasa 2 pun kosong. Jadi bila gantikan kosong, dia dapat depan dia ini kosong. Bila gantikan kosong, semua ni kosong, ini pun kosong, dia jadi kosong. Okey. Tolak dengan gantikan negatif 1. Negatif 1, ini negatif. Kemudian ada negatif 1 kuasa 4. Negatif 1 kuasa 4 per 4 tambah 1 kuasa 3 per 3 tambah gantikan negatif 1 kuasa 2. Negatif 1 kuasa 2. Macam tu. Jadi dekat sini kita dapatlah kosong. Yang ini negatif 1 kuasa 4 negatif yang kuasanya nombor genap kita akan dapat positif 1. Jadi sini jadi 1, 1 dengan negatif dia tetap akan dapat negatif 1 per 4. Ini 1 kuasa 3, negatif 1. Negatif 1 kuasa 3, kuasanya ganjil akan dapat negatif 1 per 3. Yang ini negatif 1 kuasa 2, bila nombornya genap dia akan dapat jadi positif. Jadi tambah 1. Betul Ini jadi positif sebab kuasanya genap jadi positif 1. Sebab ada tanda negatif dekat luar ni ada negatif, dia akan jadi negatif 1 per 4. Ini negatif 1 kuasa 3 jadi negatif 1 per 3. Kalau sebarang kesilapan kecuaian saya tolong maklumkan. Banyak sangat nombor ni. Okey, jadi dekat sini selesaikan satu macam mana? Negatif 1 bahagi 4. Okey, tambah dengan negatif tambah tolak jadi tolak lah Tolak 1 bagi 3. 1 bahagi 3. Okey. Kemudian tambah 1. Jadi dapat 5 per 12. Jadi dekat sini kosong tolak 5 per 12. Kita selesaikan ni tadi. Tanda tolak ni masih ada. Jadi dapat jawapannya dekat sini ialah negatif 5 per 2. Nampak? Bila kita kira kawasan 1 ini, kita dapat jawapannya negatif. Tetapi oleh kerana kita nak cari luas, jadi jawapan akhir dia kita kena 5 per 12. Jawapan akhir dia kena tukar jadi positif. Sebab dia luas, maka untuk kawasan 1, luasnya ialah 5 per 12. Kita positifkan dia. Okey, sekarang kita cari pula luas kawasan 2. Kawasan yang kedua. Kawasan yang kedua, kamirkan daripada kosong ke 2. Kamir daripada kosong ke 2. Negatif X kuasa 3 tambah X kuasa 2 tambah 2X dx. Okey, ni kamirkan. Kawasan kecil sangat dah. Okey, kamirkan ini sama semacam ini tadi. Jadi kita dapat ikut saja yang ini. Negatif X kuasa 4 per 4 tambah X kuasa 3 per 3 tambah X kuasa 2. Tetapi hadnya berbeza. Kat sini ialah dari kosong ke 2. Yang untuk yang ini. Kawasan 2, hadnya daripada kosong ke 2. Yang kecil di bawah, yang besar di atas. Okey, kemudian kita masukkan 2 kat dalam. Negatif, okey. Kemudian 2 kat dalam. 2 kuasa 4 bagi 4 tambah 2 kuasa 3 per 3 tambah 2 kuasa 2. Okey. Tolak, masukkan kosong pula. Kosong kuasa 4 bagi 4, kosong. Kosong kuasa 3 bagi 3, kosong. Kosong kuasa 2, kosong. Jadi yang ini semuanya kosong. Dia tolak kosong terus. Okey, jadi untuk yang ini selesaikan.
Jadi selesaikan ni macam mana? Okey, 2 kuasa 4 ialah 16. Jadi sebab ada negatif dekat sini, negatif 16. Negatif 16 bahagi dengan 4 ialah negatif 4. Okey. Tambah dengan 2 kuasa 3 ialah 8. 8 bahagi 3. Macam tu. Tambah 2 kuasa 2 ialah 4. Tolak kosong. Okey. Sama dengan 8/3. Positif. Okey. Jadi untuk luas yang kedua, saya tulis kat atas sini. Luas yang kedua selepas kita kira, kita dapati ialah luasnya ialah 8/3. Maka luas keseluruhannya ialah maka luas kawasan berlorek ialah 5, luas 1, 5/12 tambah dengan kawasan yang kedua 8/3. Okey, dapat apa? 5 bahagi 12 tambah dengan buat kurungan 8 bahagi 3. Macam tu. Sama dengan 37/12. Boleh mudahkan? 3.08. Awak tulis macam ni perpuluhan boleh ataupun biarkan dia sahaja sebagai 37/12 pun boleh juga. Okey, apa yang saya nak terangkan dekat awak dekat sini ialah bila kawasan 1 tadi masa kita kira-kira kita masukkan nilai semua, kita dapat negatif. Okey, jadi bila luas itu di bawah paksi X di kawasan bawah, ni kan kawasan bawah ni kawasan atas kan? Ni bawah. Ni atas. Yang ni bawah. Jadi bila kawasannya di bawah, kita akan dapat luasnya negatif. Jadi jangan biarkan luas itu negatif. Kita tukar dia kepada positif. Luas ini kita tukar. Sebab luas tak ada negatif, kita positifkan dia. Untuk kawasan 2 yang ni, kawasannya berada di atas paksi X. Dia jadi tak ada masalah. Luasnya memang kita akan dapat yang positif. Okey, jadi bila kita kira, kita akan dapat nilainya pun positif 8/3. Jadi luas 2 ialah 8/3. Jadi soalannya cari luas kawasan berlorek, jadi bermaksud luas 1 campur luas 2 iaitu luas yang positifnya. Jadi campurkan, jadi kita dapat 37/12. Okey, pergi kepada soalan yang keempat. Okey, awak tengok dulu, difahamkan sekejap. Okey, dah panjang dia punya ni kawasan. Kena kira dia secara berasingan. Kalau luasnya berlainan. Kalau dua-dua berada di sebelah atas tak ada masalah. Kita boleh ringkaskan. Okey. Jadi yang ini selalunya kalau kita nak buat straight macam ni kan, tak mau buat asing-asing lah cikgu, saya nak kira terus macam ni. Boleh. Tapi kalau luas yang satu tadi daripada negatif 1 ke kosong ini sebab luasnya di bawah paksi X, kita kena buat tanda modulus macam ni. Tanda modulus ni kenapa? Tanda modulus ini ialah apabila dapat jawapannya negatif, dia akan bertukar jadi positif. Kena buat tanda modulus, barulah kita tambahkan dia. Okey, pergi kepada soalan yang keempat. Okey, kalau soalan yang tadi semuanya terhadap paksi X. Yang keempat ini soalan dia terhadap paksi Y pula, kawasan berlorek dia. Awak nampak ni kawasan berlorek dia, ni lengkungan dia, kawasan berlorek dia ialah dari 0 ke 6. 0 ke 6 ini ialah nilai Y. Nilai Y dia. Okey, jadi bila jumpa soalan macam ini, maksudnya kita tak boleh buat dx terhadap paksi X. Kita kena buat dy terhadap paksi Y. Jadi, okey, luas sama sahaja kameran dia iaitu daripada 0 ke 6. Okey, belakang dia ini mesti dy sebab luas itu dia terhadap paksi Y.
Jadi dekat sini, kalau terhadap paksi X, persamaannya mesti Y sama dengan. Jadi kalau terhadap paksi Y pula, dia mesti X sama dengan. Dah nampak ni dia buat ni. Dia dah siap-siap dah buat untuk awak. X sama dengan. Okey, jadi X sama dengan, ini darabkan, Y kuasa 2, ini darabkan, tolak 6Y. Okey, jadi saya ganti dekat sini. Dalam sebutan Y, sebab dia terhadap paksi Y, dy, jadi dalam ini mesti dalam sebutan Y. Jadi Y kuasa 2 tolak 6Y. Maka kita dapat dekat sini, selebihnya pembezaannya biasa, sama. Cuma sebelum ni kita buat X, sekarang dia Y. Jadi bila kita nak kamirkan dia, pembezaannya kamirkan dia, jadi kamirkan Y kuasa 2, dia akan jadi Y kuasa 3 per 3. Kamirkan 6Y, ni tolak, tak tolak. Kamirkan 6Y ialah 6Y, ni kuasa 1, kuasa dia bertambah lagi 1, jadi 2 per 2. Okey, buat kurungan ni macam ni tadi, letak had dia. Ikut had dekat sini. Yang kecil di bawah, yang besar di atas. Okey, ini boleh permudahkan, ini dapatlah dia 3. Maka kita permudahkan dia menjadi, masukkan nilai. Permudahkan lagi, masukkan nilai. Iaitu kita masukkan 6. Masukkan 6. 6 kat dalam. 6 kuasa 3 per 3. Tolak. Masukkan 6 lagi. 3. 6 kuasa 2. Okey. Dah masuk dah 6. Masukkan kosong. Kosong kuasa 3, kosong. Kosong bagi 3, kosong. Kosong kuasa 2, kosong. Jadi kosong tolak kosong, kosong. Jadi tolak kosong. Kita kena test masukkan ni. Betul tak dapat kosong? Kalau betul kosong, kita tulislah tolak kosong. Jadi kita dapat di sini 6 kuasa 3 bahagi 3. Jadi 6, tekan saja kalkulator. Kita dapat nilainya ialah 72. Tolak dengan 6 kuasa 2 ialah 36 darab dengan 3. Dapat 108. Okey. Jadi bermaksud 72 kita tolakkan dengan 108, nilainya ialah negatif 36. Macam mana kira luas ada dapat negatif? Luas dia semua tak boleh negatif. Luas mesti positif. Kenapa luas yang ini dia dapat negatif? Okey. Untuk terhadap paksi Y juga, saya lukis kat sini contoh. Untuk paksi Y, yang terhadap paksi Y, katalah graf dia macam ni. Katalah macam tu. Ada dua kawasan luasnya. Luas ini dengan luas ini. Semuanya terhadap paksi Y. Okey. Luas yang ini bila kita kira, luas yang ini, dia akan dapat negatif. Dia sebab dia berada di sebelah kiri paksi Y. Kalau yang ni tadi, dia berada di bawah paksi X. Dapat negatif. Tapi kalau paksi Y pula, bila berada di kiri, dia dapat negatif. Bila di kanan macam ini, luas ini bila kita kira guna kameran, kita akan dapat positif. Jadi luas yang negatif ini, kita kena positifkan dia. Jadi untuk yang ini tadi, bila soalan dia tanya luas, kita kena tukar. Maka luasnya adalah 36. Tukar daripada awal-awal. Ataupun kita tengok saja dekat sini, luasnya di sebelah kiri, bermaksud luasnya akan dapat negatif. Jadi kita letak siap-siap tanda modulus. Kita moduluskan dia. Okey, moduluskan dia. Jadi ini jadi tanda modulus, ini jadi tanda modulus. Maka tanda negatif, modulus negatif dia akan berubah jadi positif. Kalau awak terlupalah nak letak tanda modulus ni, tak ada masalah, boleh diterima. Jawapan masih boleh diterima dengan syarat jawapan akhirnya tu awak positifkan dia. Dari negatif tukarkan dia jadi positif. Terima kasih kerana sudi menonton dan jangan lupa untuk like dan subscribe.